أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا kami redha Allah Tuhan kami wabil islami dina Islam cara hidup kami wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah dan kami redha senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir Rabbi tammim bil khair. InsyaAllah malam ni kita bersama-sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menelusuri sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab sirah yang diberi nama Ar-Rahiqu Makhtum. Yang pertamanya, mengapa kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala, cemerlang 100% dari segi ibadahnya, cemerlang 100% dari segi ketaatan kepada Allah, dan cemerlang 100% dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar sirah adalah untuk kita mengetahui kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita contohi. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala kata ati Allah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nak cinta Muhammad, nak cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan cara apa? Dengan cara kita belajar sirah. Lagi banyak kita tahu tentang kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi bertambah cinta sayang kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lepas kita dah tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Sebelum tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bermakna sembunyi-sembunyi Nabi jumpa orang yang berpotensi sahaja untuk Nabi tawarkan Islam. Nabi jumpa, Nabi bisik-bisik. Nabi tidak menzahirkan yang Islam itu. Selepas 3 tahun turun ayat Al-Quran yang menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, dakwahlah secara terang-terang dan jangan kamu takut dengan orang musyrikin. Lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia pergi ke Bukit Safa. Di Bukit Safa itulah dia panggil semua kaumnya, ya sabbahah, ya sabbahah. Ya sabbahah ini kalau dalam masyarakat Mekah ketika itu, kalau ada orang melaksanakan seruan itu, ya sabbaha, bermaksud kota Mekah bakal menimpa satu perkara yang besar. Satu perkara yang akan menghancurkan kota Mekah. Adakah Nabi menipu? Nabi tidak menipu. Ya, kerana memberitahu manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, adalah satu kewajipan yang besar. Kerana apa? Tiada benda yang lebih musibah selain kita mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah secara terang-terangan. Saat pertama Nabi berdakwah secara terang-terangan, mengisytiharkan Islam kepada semua orang di Bukit Safah, bermulalah episod Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibenci oleh kaum-kaum Quraisy. Yang pertama sekali menzahirkan kebencian itu adalah Abu Lahab. Dia kata, tabbat laka Muhammad, celaka kamu Muhammad. Untuk inikah kamu memanggil kami, mengumpulkan kami untuk memberi tahu Islam ini? Lalu Allah balas perkataannya dengan surah tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah siapa ini? Celakalah Abu Lahab. Abu Lahab bersama dengan isteri dia pun sama-sama naik dengan Abu Lahab. Kemudian saat itu lagi, kita nak tengok sekarang ini, lepas apa Muhammad dah sebarkan Islam secara terang-terang, kita nak tahu orang Quraisy ni apa peranan dia, apa yang dia nak buat. Pertama sekali, dia mendatangi Abu Talib. Sebab apa? Abu Talib ini adalah bapa saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan pemerintah Mekah yang paling dihormati dan disenangi oleh semua orang Mekah dan kaum Quraisy ketika itu. Mereka datang berjumpa dengan Abu Talib. Wahai Abu Talib, sekarang ni Muhammad disebarkan Islam. Dia menghina Tuhan-Tuhan kita. Tengok, orang Quraisy, orang kafir Quraisy ketika itu memberitahu dekat Abu Talib perkara yang mereka agung-agungkan selama, iaitu berhala, adat resam dan pusaka nenek moyang mereka turun-temurun. Mereka sebut benda ini kepada Abu Talib. Abu Talib, anak saudara kamu Muhammad, mengejek-ngejek, mengolok-ngolokkan Tuhan kita. Muhammad ni kata Tuhan kita tak boleh menurunkan hujan. Dia kata Tuhan kita tak ada kuasa. Abu Talib, kamu kena halang Muhammad ini. Untuk pertemuan pertama, Abu Talib tak cakap apa-apa. Dia kata, baiklah aku akan cakap. Tapi Abu Talib tak cakap apa-apa pun dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selang beberapa minggu ataupun beberapa bulan, kaum Quraisy ni datang lagi dekat Abu Talib, tapi kali ini Quraisy memberikan kata dua kepada Abu Talib. Dia kata, wahai Abu Talib, tegurlah Muhammad. Kamu bersama kami Abu Talib, tapi sekiranya kamu tidak melaksanakan atau tak menegur anak saudara kamu, justru kaummu akan memerangi kamu dan memerangi Muhammad sekali. Dia ugut kali ni. Dia bagi kata dua dah. Tak boleh jadi dah Muhammad ni sebar Islam merata-rata. Pengikut dia pun dah mula menunjukkan keberanian, iaitu melakukan ibadah secara terang-terangan. Muhammad dah sudah mula sembahyang di hadapan Kaabah. Kemudian sudah mula membacakan Al-Quran dekat semua penduduk Mekah. Kita dah tak boleh lagi dah. Wahai Abu Talib, kamu kena larang. Kalau kali ni kamu tak larang, kaummu akan memerangi kamu dan anak saudara kamu. Abu Talib kata, baiklah aku akan memberitahukan perkara ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku akan bagi tahu perkara ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas kejadian perjumpaan pertama dan perjumpaan kedua itu, Abu Talib panggil anak saudara dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, dahulu aku biarkan kamu menyebarkan Islam dan aku akan memberikan perlindungan buatmu. Tapi kaummu telah datang kepadaku dan memberi arahan yang keras sekerasnya agar menghalang dakwah kamu ini demi kesejahteraan kabilah kita
dan kaum kita dan kesejahteraan kota Mekah. Muhammad, aku minta padamu kali ini, hentikanlah dakwah itu. Jangan teruskan demi kebaikan bangsa dan kota Mekah ini. Pertama sekali Abu Talib, dia mengujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dakwah. Sebab apa? Sebab Abu Talib ini dia lebih kepada bangsa. Dia tak nak ada perpecahan, dia tak nak ada perbalahan, dia tak nak ada peperangan antara kabilah dengan kabilah. Dia nak Mekah ini jadi aman dan harmoni, tak ada sengketa, dan dia pun tidak perlu mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkara itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun lalu mengatakan kepada bapa saudaranya, wahai bapa saudaraku, sekiranya Quraisy ataupun pemimpin-pemimpin Mekah meletakkan matahari di tangan kananku, ataupun bulan di tangan kiriku, ataupun di tangan kiriku diletakkan matahari dan bulan di tangan kananku, untuk aku meninggalkan dakwah Islam ini, tidak sekali, melainkan agama ini telah berjaya ataupun aku mati di dalam jalannya. Full stop. Nabi Muhammad terus cakap macam tu. Maksud, para mufassirun bagi tahu, maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan andainya matahari diletakkan belah kanan dan bulan di tangan kiri, bermaksud sekiranya lah Quraisy menghadiahkan perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil iaitu bulan diberikan hadiah dan matahari pun diberikan hadiah. Perkara yang mustahil, hadiah yang mustahil lah orang nak bagi, dan tak akan dapat pun. Kalau Quraisy bagi pun, Muhammad kata, aku tak akan tinggalkan sesekali. Walaupun sesekali, sesaat pun aku tak akan tinggal, melainkan agama ini telah disempurnakan. Agama ini telah sempurna dan aku mati ataupun aku mati di dalam jalan dakwah ini. Nabi Muhammad kata, aku tidak akan tinggalkan dakwah ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bangun, berhamburan menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sebab apa Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sedih? Sebab yang berkata itu adalah bapa saudaranya. Pada siapa lagi Nabi Muhammad nak mengadu? Nabi dah tak ada dah ibu bapa. Kita bayangkan, Nabi Muhammad tak ada ibu bapa, adik-beradik pun tak ada. Bila Abu Talib menyatakan hasrat Quraisy kepada Muhammad untuk meninggalkan Islam, menangis Nabi Muhammad. Kerana apa? Itulah orang yang paling sayang, yang mendukung dia selama ini, pun nak menjauhkan diri daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan Quraisy itu. Lalu apabila melihat anak buahnya menangis, Abu Talib kata, wahai Muhammad, tunggu dulu. Muhammad masa tu dah nak berlalu, dah pergi. Abu Talib kata, Muhammad, tunggu dulu. Kalau beginilah sikap kamu dan ketegasan kamu dalam agama ini, maka sebarkanlah Islam ini. Sebarkanlah sesuka hatimu. Buatlah apa yang kamu mahu. Selagi mana aku hidup, aku akan tetap membela kamu selagi ada nyawa di dalam tubuhku ini. Abu Talib dia cakap macam tu. Kemudian Quraisy ni, dalam dia nak memujuk Abu Talib ni, nak menghalang dakwah Nabi, yang pertamanya dia pergi jumpa Abu Talib untuk suruh pujuk Muhammad ni, jangan dah buat ibadah ni, jangan dah sebarkan Islam, jangan sebarkan Islam kepada semua orang. Kemudian perjumpaan kedua, Abu Talib diberi kata dua oleh Quraisy, kalau kamu tak tegur anak buah kamu, kaummu akan memerangi kamu dan Muhammad sekali. Abu Talib bagi tahu hasrat tu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menghentikan dakwah,
Nabi kata, walaupun bulan diberikan hadiah kepadaku dan matahari diberikan kepadaku untuk meninggalkan Islam dan dakwah ini, tidak sesekali, melainkan Islam ini telah pun sempurna ataupun aku mati di dalam jalannya. Setelah pertemuan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini ada kena mengena dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan pembesar di kota Mekah. Maknanya selepas pertemuan dengan Abu Talib yang beberapa ketika, sehingga 2 kali atau 3 kali pertemuan itu tak berjaya, Quraisy menggunakan lagi dengan jalan yang tidak kasar. Dia jumpa dengan wakil seorang ni, Utbah bin Rabi'ah, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memujuk Muhammad dengan cara yang elok. Dia datang jumpa Muhammad, "Ya Muhammad, aku ingin berjumpa dengan kamu untuk bincangkan sesuatu." Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak? Tidak. Rasulullah kata, "Baik, nak bincang apa? Silakan." Kemudian Utbah bin Rabi'ah kata, "Wahai Muhammad, dahulu kami sangat menyayangi kamu. Seluruh orang Mekah dan Quraisy sangat sayang kamu dan tahu kamu ini orang yang amanah dan yang baik. Kami memanggil kamu dengan Al-Amin Muhammad. Tapi semenjak kamu membawa agama yang engkau namakan dengan Islam, engkau telah berubah Muhammad. Engkau dah mula menghina Tuhan-Tuhan kami, memperolok-olokkan berhala-berhala kami, dan mempermain-mainkan adat nenek moyang bangsa kita, wahai Muhammad. Wahai Muhammad, macam inilah. Kalau engkau inginkan harta, kami telah pun bersepakat." Maknanya Utbah bin Rabi'ah ni sebelum dia nak datang dan jumpa Nabi, dia dah bermesyuarat dulu dengan pemimpin-pemimpin Quraisy untuk tawarkan apa kepada Muhammad. Mungkin dia kata Muhammad ini nak duit agaknya, Muhammad ini nak kekayaan agaknya. Jadi Utbah bin Rabi'ah ni jumpa Muhammad, "Kami dah sepakat nak jadikan kamu Muhammad orang yang paling kaya dalam kota Mekah ini." Maknanya kalau orang sebut 10 terkaya di kota Mekah, nombor 1 adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utbah bin Rabi'ah tak tahu Allah Subhanahu wa taala dah tawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 buah bukit yang akan ditukarkan emas. Jibril bagi tahu kepada Muhammad, "Ya Muhammad, Allah nak bagi 2 bukit emas kepada kamu. Sama ada kamu ingin menjadi seorang Rasul yang bersifat raja, ataupun kamu nak jadi seorang Rasul yang bersifat hamba." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih, "Aku ingin menjadi Rasul yang bersifat hamba." Nak dibandingkan kekayaan menjadi orang kaya di kota Mekah dengan ditukarkan dengan 2 bukit menjadi emas, 2 bukit emas itu yang lebih banyak, lagi banyak. Seberapa banyak pun kekayaan kota Mekah, hanya di kota Mekah sahaja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolak mentah-mentah masa itu juga. Tak ada. Rasulullah kata, "Okey, aku akan balik dan aku akan fikirkan dahulu tawaran ini selama 2 hari ke tak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Masa tu juga aku tolak permintaan kamu ini." Kemudian Utbah bin Rabi'ah ni kata mungkin Nabi Muhammad ni dia tak minat. Dia tak minat sangat duit ni. Mungkin dia minat dengan perempuan agaknya. Mungkin dia ingat dengan perempuan. Dia kata, "Muhammad, kalau engkau inginkan perempuan, sebut saja perempuan mana yang engkau nak. Kami akan datangkan dan berikan kepada kamu, wahai Muhammad." Muhammad kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Aku tolak juga permintaan ini." Sampai kali ketiga, dia kata, Utbah bin Rabi'ah ni kata, mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mungkin Muhammad ini dia bukan orang perempuan. Dia bukan minat dengan perempuan. Mungkin dia nak jadi raja agaknya. Mungkin dia nak jadi pangkat. Dia nak ada pangkat, darjat. Dia mungkin nak jadi
orang yang masyhur, kemasyhuran yang dikejar, ditawarkan Muhammad. Kalau engkau nak jadi pemerintah Muhammad, kami tawarkan kepada kamu Muhammad untuk jadi raja di kota Mekah ini. Maknanya bila sebut raja Mekah, pemerintah Mekah, orang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolak. Lagi apa yang Utbah bin Rabi'ah ni nak tawarkan? Tak ada dah lagi. Sebab apa? Manusia ni dia gila 3 perkara saja. 3 perkara saja yang manusia ni gila. Yang pertama, harta. Kedua, wanita. Ketiga, pangkat dan darjat. Apa lagi yang dia nak tawarkan? Dah tak ada dah. Sebab semua tu dah merangkumi untuk keseluruhan keseronokan di dunia ini. Kemudian habis dah tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan Utbah bin Rabi'ah, "Wahai Abi Walid," iaitu Utbah, "dah selesai ke apa yang kamu nak cakapkan?" Utbah bin Rabi'ah ni pun kata, "Ya, sudah pun selesai. Sekarang dengarkan tawaran aku." Nampak? Rasulullah nak tawarkan sesuatu kepada Utbah bin Rabi'ah. Nabi dah tak terus cakap. Nabi terus membacakan surah Fussilat ayat 1 hingga yang ada surah sejadah tu, yang ada sujud sejadah tu. Hamim. Nabi terus baca. Nabi tak gunakan perkataan lagi dah. Nabi gunakan ayat Al-Quran terus. Sepanjang Rasulullah membacakan surah Fussilat itu, Hamim. Utbah bin Rabi'ah ni dia pegang belakang Rasulullah. Maknanya dia pegang belakang Rasulullah tu dengan penuh ketekunan. Penuh ketekunan. Sebab apa? Sebab selama ini semua orang di kota Mekah dapat makluman Muhammad ini adalah membacakan perkataan-perkataan sihir. Jadi semua orang tutup telinga dengan kapas ataupun kain bila orang-orang Islam ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran. Jadi bila Utbah ni didengar perkataan itu, Nabi terus membaca Al-Quran, Utbah ni dia jadi seronok sampai dia pegang belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak masuk Islam ketika itu. Dia pulang kepada kaumnya. Waktu dia pulang kepada kaumnya, orang-orang yang berada, pemimpin-pemimpin Quraisy yang berada di Mekah itu nampak Utbah, dia nampak, lihat Utbah, dia datang dengan wajah yang tersenyum-senyum. Ini mesti dia dah kena sihir Muhammad ini. Mesti dia dah terkena sihir dah. Utbah pun datang kepada kaum-kaum dia, pemimpin-pemimpin Mekah. Dia kata, selepas ini, saat ini, biarkan Muhammad, biarkan lelaki itu dengan urusannya. Jangan kita ganggu dia. Sungguh yang aku dengar itu bukanlah perkataan sihir ataupun jampi serapah, tapi ianya adalah satu perkataan yang indah dan aku yakin ianya bukan datang daripada manusia. Utbah ni dia jadi seronok dengar tu, dan dia kata, tapi dia tak masuk Islam. Dia tahan benda tu. Dia tahan, dia lawan. Dia tak masuk Islam. Semua dia kata biarkan Muhammad dengan orang Islam dengan urusan dia. Semua pemimpin-pemimpin Mekah yang ada kat situ, termasuklah Walid bin Mughirah dan ada Abu Lahab, Abu Jahal, dia kata, tengok, Utbah dah kena sihir dah. Betul tak apa yang aku kata? Utbah dah kena sihir. Utbah dah kena sihir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utbah ni dah kena dah jampi serapah Muhammad. Habis perkara tu, seorang pergi, kemudian mereka rancang lagi. Lihat kita dapat lihat perancangan Quraisy untuk menghalang dakwah Nabi tak berhenti. Mereka daripada saat pertama Nabi isytiharkan Islam secara terang-terang di Bukit Safa, tak berhenti. Jumpa Abu Talib kali pertama, jumpa Abu Talib kali kedua, panggil pula wakil untuk tawarkan Muhammad ni dengan harta, pangkat dan wanita, tak jadi juga. Kemudian dia hantar lagi, kali ini 4 orang. 4 orang, Aswad ada, Umayyah bin Khalaf pun ada lagi kat situ, Walid bin Mughirah pun ada, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini dia nak bawa bincang. Dia kata macam ni, wahai Muhammad,
Kalau kau tak nak berhenti dakwah, tak apalah. Kita buat macam ni. Setahun kau sembah Tuhan kami berhala, setahun kemudian kami akan sembah Allah. Bermaksud tahun 2021 Muhammad dan orang Islam keseluruhannya sembah berhala. Tahun 2022 Muhammad dan keseluruhan orang Quraisy termasuk sekali akan menyembah orang Islam, akan menyembah Tuhan Islam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak setuju. Dalam perkara syariat ataupun tauhid, tiada kompromi. Nabi tak setuju. Lepas tu dia tawarkan lagi, kalau macam tu Muhammad, terlalu lama, 6 bulan kamu sembah berhala, 6 bulan lagi kami sembah pula Allah. Pun tak bersetuju. Okey, mungkin lama. Kalau macam tu, kami buat sehari kita sembah berhala, esoknya kita sembah Allah. Nabi pun tak bersetuju. Balik mereka tu begitu saja. Habis tu dijumpa lagi. Orang Quraisy ni datang lagi jumpa Abu Talib untuk meyakinkan Abu Talib. Orang-orang Quraisy datang menemui Abu Talib. Kemudian mereka menawarkan sesuatu kepada Abu Talib yang kita tak boleh nak bayangkan. Quraisy datang jumpa Abu Talib, dia kata, hari ini wahai Abu Talib, di hadapan kamu ini ada seorang lelaki yang bernama Imarah bin Walid bin Mughirah. Mereka berkata kepadanya, hai Abu Talib, anak ini adalah seorang pemuda yang paling gagah dan paling tampan di kalangan Quraisy, maka ambillah dia. Kamu boleh mengambil dan manfaatkan daripada bantuan fikiran dan tenaganya. Angkatlah dia menjadi anakmu, maka dia akan menjadi milikmu. Tapi kamu serahkanlah Muhammad kepada kami untuk kami bunuh dia, dan kami gantikan budak ini, iaitu Imarah bin Walid bin Mughirah, untuk kamu ambil menjadi anak angkat. Agak-agak Abu Talib setuju tak? Abu Talib tak setuju sama sekali. Abu Talib kata, demi Allah, sungguh buruk apa yang kamu tawarkan kepadaku. Bagaimana mungkin kamu menyerahkan anak kamu kepadaku untuk aku berikan dia makan, tapi kamu menyuruh aku untuk aku serahkan anak saudaraku untuk kamu bunuh. Demi Allah, tidak akan terjadi. Mendengarkan jawapan Abu Talib, Mut'im bin Adi dan Naufal bin Abdul Manaf berkata, demi Allah, hai Abu Talib, kaummu telah melayanmu secara adil. Dia kata, dah banyak kali dah jumpa kamu ni Abu Talib, kaummu pun jumpa dengan adil. Kami pun dah tawarkan anak kepada kamu yang lebih baik, lebih bagus, untuk kamu serahkan Muhammad. Mustahil lah Abu Talib nak serahkan. Abu Talib nak bagi tu darah daging dia, Muhammad. Nak bela pula anak angkat, mustahil lah untuk dia nak sayang. Sebab apa? Dia nak serahkan anak saudara dia untuk dibunuh. Quraisy serahkan Imarah bin Walid bin Mughirah ni untuk dijaga. Dia nak tukar pula Muhammad dengan anak saudara ni dengan anak yang lain. Memanglah Abu Talib tidak bersetuju. Abu Talib menjawab, demi Allah, mereka tidak adil kepadaku. Bahkan engkau juga memutuskan untuk melepaskan pembelaanmu terhadapku, kemudian membantu kaum itu untuk melawanku. Sudahlah, lakukanlah apa saja yang kamu mahu. Setelah orang Quraisy gagal dengan rundingan ini dan tidak berjaya meyakinkan Abu Talib agar melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mereka memutuskan untuk memilih satu jalan, iaitu yang terbaik baginya, iaitu dengan menyerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tengok dah. Maknanya rentetan perkara ini bermula dengan peristiwa Bukit Safa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang, iaitu dengan mendapat celaka daripada Abu Lahab. Allah balas dengan tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kamu Abu Lahab. Kemudian mereka berjumpa dengan Abu Talib, tawarkan Abu Talib, bagi tahu dekat Abu Talib, suruh Muhammad ini berhenti.
Abu Talib tak sebut. Perjumpaan kali kedua, Abu Talib diberikan kata dua oleh orang Quraisy, sama ada kamu akan kami perangi ataupun Muhammad pun akan kami perangi. Dua-dua kami akan perang. Lalu Abu Talib berjumpa dengan Muhammad, menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk meninggalkan agama ini kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesekali walaupun mereka menghadiahkan bulan dan matahari kepadaku. Kemudian dihantar pula Utbah bin Rabi'ah ni datang berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Utbah ni menawarkan harta, pangkat, wanita, kesemuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolak mentah-mentah. Kemudian datang lagi Quraisy. Nampak tak rentetan perkara ni? Quraisy tak berhenti memikirkan untuk menamatkan dakwah Nabi ni macam mana ni, dengan cara strategi mereka ni berjumpa dahulu, bukan secara keras lagi. Banyak dia orang fikirkan, jumpa Utbah tawarkan harta pangkat wanita pun tak jalan. Kemudian datang lagi, kali ni ramai pula rombongan datang, 4 orang jumpa dengan Muhammad. Kata kalau macam itulah, setahun kami sembah Allah, setahun lagi kamu sembah berhala. Nabi Muhammad pun tolak mentah-mentah. Habis dah kiranya habis bincang, habis fikir, Quraisy akan memulakan serangan secara fizikal. Maknanya cara pujuk pun dah tak boleh, cara cakap elok-elok pun tak boleh, tawarkan harta, pangkat, jadi Raja Mekah pun Rasulullah tolak mentah-mentah. Quraisy tengok orang Islam ni masih kukuh lagi dengan pegangan dia, walaupun dah dibuat dengan serangan psikologi. Serangan psikologi ni kita dah tengok dah pada perjumpaan dahulu, di mana orang-orang Quraisy ini memperli Muhammad, kata Muhammad ini gila. Walaupun pada hakikatnya pada perjumpaan mereka dahulu, mereka kata tak boleh kata Muhammad ini gila, tapi mereka guna juga perkataan itu sebab dah tak ada jalan lain. Kata Muhammad ni gila, kata kalau Allah nak turunkan seorang Rasul pun, takkanlah orang yang daripada kalangan manusia juga, yang makan minum macam kami juga. Kalaulah Tuhan, lepas tu mereka kata lagi, kalaulah Tuhan ni memberi rahmat, tengoklah pengikut Muhammad semuanya orang-orang miskin saja, bukannya orang-orang kaya. Rahmat yang macam mana? Kemudian Allah balas percakapan mereka ini dengan menyatakan, sesungguhnya aku mengetahui hamba-Ku yang paling pandai bersyukur. Lepas tu mereka mengenik-ngenikkan mata, buat muka, jumpa je buat muka masam, kenik-kenikkan mata, tunjuk. Serangan psikologi ni hari-hari yang mereka buat, sampailah dia tengok Muhammad ni dengan orang Islam tak jadi apa-apa, tak ada apa pun yang terjadi, tak terkesan pun dengan semua yang mereka buat ini. Lalu kita akan tengok insya-Allah di pertemuan seterusnya, mereka dah mula main kasar. Macam mana kita akan tengok dia orang akan mula melakukan siksaan, penyiksaan ke atas orang Islam. Sekatan dengan orang Islam, kita akan tengok macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena yang apa yang kita pun belum pernah kena lagi. Dan kita akan tengok macam mana Mus'ab bin Umair, keluarga Sumayyah, keluarga Yasir, Ammar, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Kita akan tengok penyiksaan yang orang Quraisy buat terhadap orang Islam selepas semua cara mereka dah gunakan pada pertemuan seterusnya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah adalah daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.